Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Sidang pendengar sekalian, selalu yang banyak menyokong aktiviti Masjid Darul Ghufran. Terima kasih banyak-banyak. Saya daripada pihak masjid sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mendengar dan sentiasa memberi sokongan kepada aktiviti masjid. Alhamdulillah hingga ke hari ini kita dapatlah meneruskan pengajian kita dalam kita membahaskan kitab kita, kitab Riyadhus Salihin jilid yang kedua. Dalam bab hari ini kita membicarakan bab 170, iaitu dalam bab ma yaquluhu idza raqiba dabatahu lis-safar. Iaitu apa-apa yang diucapkan apabila seseorang itu menaiki kenderaannya untuk bepergian. Ni bepergian kan kita selalu naik transportation dari sana ke sini, on the go selalu jadi jalan je sana sini. Jadi apa yang perlu kita baca menurut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang selalu kita naik doa kenderaan adalah termaktub dalam kitab Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 12 hingga 14. Di sini disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum iza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahul azim. Di sini disebutkan wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Allah menjadikan untukmu semua kapal dan binatang ternak itu sebagai kenderaan untukmu. Disebut sini masuk dalam Quran ni fulki wal an'am. Kita naik, kita jadi transportation kita seperti kapal dan juga binatang ternakan sebagai kenderaan untuk kita agar supaya di sini disebutkan supaya engkau semua dapat duduk di atas punggungnya dan dapat manfaatkan benda-benda tadi seperti kapal dan juga binatang. Kemudian ingatlah akan kenikmatan Tuhanmu. Di sini disebutkan tazkuru ni'mata rabbikum. Summa tazkuru ni'mata rabbikum, maknanya ingat apa yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan. Ketika engkau semua telah tetap di atasnya dan supaya engkau mengucapkan yang ertinya. Jadi apabila kita dah tetap dekat atas kenderaan kita, barulah kita start baca. Jadi maha suci zat Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iaitu doanya apa? Maha suci zat Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kita dan kita semua tidak dapat mengendalikannya kecuali dengan pertolongan Tuhan dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Tuhan kita. Jadi itu yang dimaksudkan kat sini, iaitu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 12 hingga 14 kita boleh dapat ayat ni ataupun doa ni yang selalu kita baca kan. Yang selalu kita suruh anak-anak kita, anak cucu kita naik kenderaan, so baca apa? Doa naik kenderaan. Inilah dia doa naik kenderaan. Kita mulakan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk untuk kita gunakan dan dalam mengendalikan transportation ni. Dan semuanya tidak akan berlaku melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi semuanya tidak akan berlaku. Yang telah menundukkan semua ini untuk kita dan kita semua tidak dapat mengendalikannya ataupun kecuali dengan pertolongan Tuhan. Jadi dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Tuhan kita. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi minta kepada Allah bila masa kita nak naik kenderaan ni kan, wa ma kunna lahu muqrinin, kita sebenarnya tidak kuat, tidak mampu untuk mengendalikannya. Kadang-kadang ada banyak masalah, kesulitan, penerbangan, tergendala, kapal yang karam dan sebagainya. Kita sebenarnya manusia merancang tapi Allah sebaik-baik perancang. Jadi
kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat mengendalikannya untuk kita dengan cara yang terbaik, iaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang dapat membantu kita dalam perjalanan melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kemudian kita pergi kepada hadis kita yang pertama dalam bab ni, iaitu dan an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalasan summa qala subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amal ma tarda Allahumma hawwin علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di atas punggung untanya untuk keluar bepergian, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir dulu sebanyak 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bertakbir sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan yang artinya, Maha suci zat Allah yang menundukkan kenderaan ini pada kita dan kita tidak kuasa mengendalikannya melainkan dengan pertolongan Allah. Itu yang tadi kita bacalah first, iaitu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu yang biasa kita baca, iaitu melainkan dengan pertolongan Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kemudian sambung lagi, ya Allah sesungguhnya kita memohon kepadamu dalam bepergian ini akan kebajikan dan ketakwaan, juga apa-apa yang engkau redha dari amal perbuatan. Jadi kita ditambah lagi, Nabi tambah lagi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Minta kepada Allah kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amal ma tarda, dan segala amalan yang engkau redai. Jadi sebanyak perjalanan biarlah kita melakukan amalan-amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tawi'anna bu'dah. Dan disebutkan lagi di sini, ya Allah, ya Allah mudahkanlah segala sesuatu untuk kita dalam bepergian ini dan lipatkanlah ataupun dekatlah mana-mana yang jauh. Jadi mana-mana yang jauh tu dekatkan. Dalam perjalanan tak rasa, walaupun jauh, tak rasa kepenatan. Rasa mana Allah dekatkan. Ya. Kemudian di sini Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Engkau adalah kawan dalam perjalanan, pengganti yang mengawas-awasi dalam keluarga. Jadi yang jadi pembantu kita lah Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itu bila Nabi bersama dengan Abu Bakar Siddiq, Nabi bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Jadi kalau Allah bersama-sama dengan kita, tidak akan kita rasa susah dan ataupun rasa tidak ada panduan. Ya. Begitu juga apabila Siti Hajar ditinggalkan berseorangan dengan anak dia kan, kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia tanya kepada Nabi Ibrahim, adakah ini arahan Allah ataupun perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim bilang ya. Maka Siti Hajar cakap, kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakannya. Mesti Allah akan turunkan pertolongan. Kerana itu adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi yang Nabi baca? Allahumma inni a'udzubika min wa'asa'is safar wa kabatil manzar. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon perlindungan kepadamu dari kesukaran perjalanan. Iaitu tadi min wa'asa'is safar wa kabatil manzar, iaitu lagi kesukaran tadi, perlindungan daripada Allah daripada kesukaran perjalanan, kesedihan pandangan, wa kabatil manzar, dan buruknya keadaan ketika kembali, baik mengenai harta, keluarga ataupun anak. Wasu'il munqalabi fil mal wal ahl. Jadi di sini kita minta perlindungan daripada Allah, iaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min wa'asa'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mal wal ahl. Iaitu minta Allah perlindungan daripada sukaran perjalanan,
kesedihan pandangan, maknanya janganlah dinampakkan kita pandangan-pandangan yang menyedihkan sepanjang kita perjalanan, dan buruknya keadaan ketika kembali, yang mengenai kepada harta, keluarga ataupun anak, iaitu apabila kita kembali, janganlah ada yang kita tidak akan dapat jumpa lagi, ataupun kehilangan harta, ataupun kehilangan anak, ataupun kehilangan keluarga. Selanjutnya apabila beliau sallallahu alaihi wasallam kembali, lalu mengucapkan kalimat-kalimat di atas itu pula dan menambah dengan ucapan yang artinya, selanjutnya apabila beliau kembali, bila kembali Nabi tambah lagi, wazada fihinna kalimat aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Jadi bila beliau kembali, beliau akan mengucapkan, menambah dengan ucapan, kita telah kembali, kita semua bertaubat kepada Allah, menyembah kepada Tuhan kita serta mengucapkan puji-pujian kepadanya. Jadi kalau dalam perjalanan kembali, Nabi akan tambah dengan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Itu yang Nabi akan tambah. Jadi ini semua boleh kita amalkan, boleh kita bila kita dalam perjalanan, kita boleh baca dalam perjalanan safar yang paling jauh. Jadi kita boleh baca apa yang dibacakan oleh Nabi. Kalaupun tidak, kita tak ingat apa, paling tidak kita baca doa yang selalu kita baca naik kenderaan, iaitu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu boleh kita amalkan, ya. Kemudian selanjutnya kita pergi kepada hadis kita selanjutnya, iaitu an Abdullah bin Sarjisin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awwadhu min wa'sa'is safar wa kabatil munqalabi wal hauri ba'dal kaun wa da'watil mazlum wa su'il manzar fil ahli wal mal. Rawahu Muslim wa hakaza huwa fi sahih Muslim. Di sini disebutkan dari Abdullah bin Sarjisin radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila bepergian, beliau sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah, iaitu perlindungan daripada apa? Daripada kesukaran perjalanan, wa'sa'is safar, wakabatil munqalab. Jadi minta perlindungan daripada Allah daripada kesukaran perjalanan, kesedihan keadaan waktu kembali. Jadi bila kita dah pergi musafir kan, kita meninggalkan orang-orang yang kita sayangi. Jadi mohon kepada Allah daripada kesedihan ketika kita kembali nanti, adanya kekurangan sesudah berlebihan, iaitu apa disebutkan wal hauri ba'dal kaun. Jadi bila ada benda tu kemudian ditiadakan, kan, iaitu kekurangan sesudah berlebihan. Jadi mintalah supaya ditambah kelebihan, bukan kurang daripada apa yang sudah diberikan. Juga disebutkan lagi sini wada'watil mazlum. Ni nampak ni, wada'watil mazlum juga dari doa orang yang teraniaya. Jadi janganlah kita dapat doa orang yang teraniaya ni waktu kita tengah safar. Lagi berat tanggungan. Jadi berhati-hati sebenarnya daripada melakukan sesuatu kezaliman, kerana doa orang-orang yang dizalimi ni makbul, tapi tak tahu bila terkabulnya. Jangan pula Allah berikan kita cubaan, terkabulnya doa orang yang dizalimi itu sewaktu kita dalam bermusafir. Nabi ingatkan kita, ni satu benda yang perlu kita fikirkan banyak-banyak. Jadi kenapa masuk dakwatil mazlum kat sini? Kan? Jadi dalam perjalanan pun jangan sampai kita melakukan benda-benda yang boleh menzalimi orang lain, hak orang lain. Jadi waktu itu juga boleh terjadinya doa itu dikabulkan. Doa orang yang teraniaya ni, berhati-hati. Lagi apa kat sini, wasu'il manzari fil ahli wal mal. Dan juga buruknya pandangan dalam keluarga dan harta. Buruknya pandangan. Jadi kita tak naklah bila kita keluar dalam keadaan baik keluarga, kemudian bila kita pulang keluarga dalam keadaan yang tidak baik. Baik dari segi mungkin cabaran, dari segi kesihatan mereka, iman yang paling penting. Jangan kita tinggalkan dalam keadaan baik imannya, bila kita pulang balik kita tengok tak mengamalkan pula, jauh pula. Kerana kadang-kadang ketuanya dah tak ada, yang ahli keluarga pun mengambil sambil lewa saja.
Itu pun sangat-sangatlah menyedihkan. Biarlah tingkatan iman semakin bertambah, bukan semakin berkurangan. Demikian yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, iaitu dekat sini dia ada sebutlah, ada dalam riwayat yang lain, yang tadi kan kita sebut wal haur ba'dal kaun. Di sini disebutkan maksud dia kekurangan sesudah berlebihan. Tapi ada juga yang bertukar dari segi wordnya, iaitu al-hauri ba'dal kaun, jadi ditukar al-haur ba'dal kaun bin nun, ditukar di sini wayurwa al-kaur birra. Jadi tukar daripada nun kepada ra. Ada yang meriwayatkan dengan lafaz al-kaur dengan ra, dan ada yang melafazkan dengan perkataan al-kaun. Para alim ulama berkata maknanya dengan nun dan ra semuanya ialah kembali dari ketetapan dan berlebihan menjadi kekurangan. Jadi kedua-duanya kalau gunakan al-haur ba'dal kaun ataupun al-haur ba'dal kaur, dengan daripada nun jadi ra, jadi ulama mengertikan maknanya kedua-duanya ialah kembali dari ketetapan dan kelebihan menjadi kekurangan. Mereka meriwayatkan ra' tu al-qaul itu diambil dari kata mentakwir sarban, artinya melipat dan mengumpulkannya. Serta riwayat nun ialah daripada kata kaun, sebagai masdarnya kana yakunu kaunan, jikalau didapatkan dan menetapkan. Jadi semuanya tu maksud dia apa yang sudah Allah berikan, misalnya mintalah ketetapan, ataupun janganlah sampai berkurangan. Ataupun misalnya di sini disebutkan kekurangan sesudah berlebihan. Jadi kita naklah penambahan nikmat, bukan kekurangan nikmat tersebut. Jadi itu yang Nabi ajarkan kepada kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala beberapa perkara, dijauhkan daripada kita semasa safar. Termasuklah di sini Allah berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesukaran perjalanan, kesedihan sewaktu dalam perjalanan. Jangan kita nampak perkara-perkara yang menyedihkan, ataupun kesedihan apabila kita kembali kepada keluarga, ataupun kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan daripada kekurangan sesudah Allah berikan sesuatu kepada kita. Kemudian kita minta kepada Allah juga doa daripada yang orang-orang yang teraniaya. Kemudian kita minta juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buruknya pandangan pada keluarga dan juga harta. Kemudian hadis seterusnya daripada Ali bin Rabi'ah, qala syahidtu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu utiya bidabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fi riqab qala bismillah falamma stawa ala zahriha qala alhamdulillahi alladhi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Summa qala alhamdulillah salasa marat, summa qala Allahu akbar salasa marat, summa qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Summa dhahika faqila lahu ya amiral mu'minin min ayyi shay'in dhahikta? Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Summa dhahik faqultu ya Rasulullah min ayyi shay'in dhahikta? Qala inna rabbaka subhanahu ya'jabu min 'abdihi idza qala irfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahih wa hadha lafz Abi Dawud. Hadis yang panjang ni nanti kita lihat apa maknanya dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali pula sebagai mengikut apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, iaitu dari Ali bin Abi Rabi'ah katanya Ali bin Rabi'ah katanya saya menyaksikan Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu diberi seekor kenderaan untuk dinaiki olehnya. Dia melihatlah Sayyidina Ali ni naik
kenderaan yang diberikan seekor kenderaan untuk dinaiki. Ketika ia meletakkan kakinya pada sangurdi, maknanya dia nak naik atas, dia akan mengucapkan dengan nama Allah Bismillah. Jadi bila kita nak start sesuatu, dia nak taruh kaki dia, nak naik atas kenderaan, dia akan sebut Bismillah. Setelah berada di punggungnya, dia dah naik atas, lalu mengucapkan yang artinya yang tadi kita bacalah, iaitu Alhamdulillahilladzi sahara lana haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah, Bismillah, setelah berada di atas punggungnya tadi disebut segenap puji bagi Allah yang menundukkan kenderaan ini untuk kita dan kita tidak kuasa mengendalikannya tanpa pertolongan Allah. Sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Tu yang. Jadi Sayyidina Ali bila dia nak naik atas, dia ucapkan Bismillah. Kemudian bila dia sampai ke atas kenderaan dia tadi, dia start baca iaitu Alhamdulillahillazi sahara lana haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia baca doa tu. Okey. Boleh faham Kemudian selanjutnya ia mengucapkan yang artinya dia mengucapkan selanjutnya Sayyidina Ali ni dia mengucapkan Alhamdulillah sebanyak 3 kali. Okey, dia mengucapkan puji bagi Allah Alhamdulillah sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seterusnya mengucapkan lagi Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, tadi sebut 3 kali Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan pula yang artinya Maha Suci Engkau, sesungguhnya saya menganiaya diri saya sendiri, maka berikanlah pengampunan kepada saya, sesungguhnya saya tidak ada yang dapat memberikan pengampunan melainkan Engkau. Jadi apa yang seterusnya dibaca? Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Yang ini Sayyidina Ali baca iaitu Maha Suci Engkau, sesungguhnya saya menganiaya diri saya sendiri, maka berikanlah pengampunan kepada saya, sesungguhnya saja tidak ada yang dapat memberikan pengampunan selain Engkau. Setelah mengucapkan itu semua, Sayyidina Ali ketawa. Ketawanya ni mengikut ketawanya Nabi. So ketawa Nabi pun tak ada bunyi, dia ketawa nampak geram. Begitulah. Kalau Sayyidina Ali tu mengikut ketawanya Nabi, dahik tu jadi nampak gigi geramnya. Tu maknanya senyum yang luas. Begitu. Kita ketawa keluarkan suara jadi setelah itu Sayyidina Ali ketawa. Kepadanya ditanyakan, dah baca tu semua kenapalah pula ketawa? Ya Amirul Mukminin, mengapa anda ketawa? Dia menjawab, saya pernah melihat Nabi SAW mengerjakan sebagaimana yang saya kerjakan. Lalu beliau SAW ketawa. Saya bertanya, ya Rasulullah, kerana apakah Tuan ketawa? Maka beliau SAW menjawab. Ni ditanyalah, Sayyidina Ali tanya dengan Rasulullah, kenapa ketawa? Dah baca tu semua ketawa. Sayyidina Ali pun bila dia dah baca tu semua, dia ketawa. So orang yang nampak tanya dia. Jadi bertanya sesungguhnya Tuhanmu yang Maha Suci itu merasa hairan terhadap hambanya apabila ia mengucapkan ampunkanlah untukku dosa-dosaku. Jadi Allah sukalah seorang hamba yang minta kepada Allah, iaitu ampunkanlah untukku dosa-dosaku, ighfirli dhunubi. Dosa-dosaku. Ia mengetahui bahawa memang tidak ada yang kuasa mengampuni dosa selain daripadaku. Disebabkan itu Nabi pun rasa suka dan ketawa. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud serta Tirmizi dan mengatakan ini adalah hadis hasan. Jadi hadis hari ini cara-cara bagaimana kita naik kenderaan, kemudian doa-doa yang boleh kita amalkan semasa kita dalam perjalanan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam perjalanan kan banyak masa kan. Jadi kalau kita tak boleh buat immediately bila kita naik atas, tak apa. Dah duduk semua, mulakan dengan bacaan nanti. Jangan banyak kita bercakap tentang hal perihal dunia. Kita banyak, manalah kita kena banyak berzikir kepada Allah, manalah kita tahu bahawa itu mungkin hari yang terakhir untuk kita bermusafir dan kita akan bermusafir kepada tempat yang asing bagi diri kita, yang kita tak pernah sampai, yang kita tidak akan patah balik kepada
perjalanan dekat dunia lagi. Jadi oleh itu manfaatkan masa dalam memusafir dengan banyak berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup sampai di sini saja dulu. Nanti insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung lagi dalam bab yang selanjutnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.